Masya Allah. Banyak ganjaran, banyak kebaikan, banyak manfaat yang telah mereka berikan untuk diri kita. Jadi sentiasalah doakan guru-guru kita sihat dan sejahtera selalu insya-Allah. Seterusnya sedikit saya nak kongsikan lagi. Telah berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Nak maksudnya apa? Bukanlah tak boleh, orang kata tak perlu buat ibadah sunat, tidak. Tetapi nak kata kalau lah kita buat ibadah sunat ni, tapi ilmu kita tentang ibadah tu pun kita tak tahu, Masya Allah, lebih baik untuk kita belajar, pergi menuntut ilmu, sehinggalah kita tahu apa yang terbaik untuk kita lakukan untuk amalan-amalan ibadah sunat kita. Masya Allah. Jadi mungkin nak akhiri lah kan, dari Syafiq kan, Masya Allah. Sedikit kata-kata mutiara lah, kan, berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan menuntut ilmu. Masya Allah. Apa dia? Ilmu itu adalah cahaya penyuluh dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, ia dapat membimbing manusia ke arah kebaikan serta mengeluarkan diri manusia daripada kegelapan dan kejahilan kepada cahaya dan kebenaran. Jadi subhanallah, menuntut ilmu itu adalah perjuangan nafas panjang juga. Sampai bila-bila kita kena tuntut ilmu. Dan yakinlah, siapa yang menuntut ilmu dengan niat kerana Allah, dengan niat untuk beri manfaat, nak jadi orang yang bermanfaat, insya-Allah yakinlah bahawa ada kebaikan yang menanti kita di hadapan masa kita, di hadapan kehidupan kita. Dan ada juga kebaikan yang Allah telah janjikan di akhirat sana nanti, ketika mana kita rajin, ketika mana kita tak berputus asa, ketika mana kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan belajar tentang sesuatu perkara, tentang ilmu yang kita adalah dekat dalam kehidupan kita ni. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat dari sudut ilmu ini, memang akan terus kita nak terapkan lagi apabila kita sendiri dapat mencari, dapat letakkan dalam hati kita, jiwa kita, bukan hanya sekadar kita baca, tetapi kita nak teruskan untuk amal ilmu tersebut, dan pastikan kita dapat ilmu yang betul, dan juga kita menuntut ilmu dengan orang yang betul juga. Sebab tu penting sekarang ni, sebab kita tak tahu kan maklumat, kalau lihat di dalam media kita sekarang pun banyak maklumat, banyak info. Jadi semua itu akan dapat memberikan kepada kita, kita perlu bijak untuk menentukan perkara tersebut. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita, Ustazah. Kalau lihat di bahagian ruangan komen yang banyak kongsikan bersama-sama kita, dan ada yang titipkan juga nota-nota penting apabila mendengarkan perkongsian Ustazah tadi. InsyaAllah semoga itu dapat kita ingat dan juga sematkan di hati kita bagaimana pentingnya ilmu itu kepada kita. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanya, Ustazah lepas ni nak beli buku apa? Tengah cari ni, lepas ni cari dah. Nak shopping buku penting ni kan? Jomlah kita datang ramai-ramai ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 di WTCKL, dan juga jangan lupa datang di booth IKIM. Ustazah ada kat sini saja. Kalau nak jumpa Ustazah boleh, tapi saya pun tak tahu timing Ustazah macam mana. Tapi Ustazah ada saja dekat mini studio Radio IKIM, bersebelahan saja dengan Ruang IKIM di L85 ini, insyaAllah. Okay? Dan terima kasih Ustazah, semoga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita, dan kekalkan pendengaran anda sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Kekal di IKIM, inspirasi info Islami. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Adam, kisah tu. Ya, Fauzi. Harga teratas dunia dalam tempoh 5 tahun. Elah, IKIM ada buka reruai tau kat sana. Menarik tu, Dam. Tahu tak apa, mereka beri diskaun sehingga 50% tau untuk semua produk IKIM. Macam-macam buku ada. Buku pemakanan yang sihat, dialog antara penganut agama, set lengkap gairah rumah pun ada. Mereka juga ada buka mini studio tau. Inilah masa ni kita nak berjumpa dengan penyampai radio IKIM, Fauzi.
Kalau macam tu, saya nak ikutlah. Jomlah. Tapi tolong isi minyak kereta saya ya. Gurau je Fauzi. Kunjungi Reruai Ikim di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bertempat di World Trade Center Kuala Lumpur. Cari Reruai bernombor L85 dan L86 di Lega Putra. Jangan ketinggalan ya, promosi sehingga 4 Jun ini saja. Jumpa di sana. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Melaka 89.5 Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi kepada anda yang baru saja buka dan juga pasang Radio IKIM. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk Aspirasi Radio IKIM. Kita bersiaran untuk edisi hari Jumaat. Salam Saidul Ayam berhulu sekali hari. Jom sama-sama kita banyakkan selawat, banyakkan lagi amalan berdoa, berzikir kita walau di mana saja berada. Tambah-tambah hari Jumaat ni kan, kita perlukan lagi banyak untuk sebut yang baik-baik supaya setiap apa yang kita lafazkan itu dapat jadi penawar, dapat jadi kekuatan untuk diri kita sendiri. Dalam kata-kata itu, semoga kita dapat menjadi insan, orang yang menjaga agamanya, menjaga nyawanya, menjaga akalnya, menjaga maruah dirinya, jaga hartanya dan menjaga keturunannya, insyaAllah. Sebab itulah kita perlukan dalam doa kita itu supaya kita ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, insyaAllah. Okay? Dan selepas ini kita akan mendengarkan rancangan Tadabbur. Kita nak hayati lagi perbincangan ilmu bersama dengan Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor untuk bincangkan ayat suci Al-Quran menerusi surah An-Naba. Jom sama-sama kita buka Quran dalam surah tersebut untuk kita hayati, kita pelajari dan kita amalkan. Itulah konsep Tadabbur. Okey, sama-sama kita dengarkan selepas ni. Kita nak berhibur dahulu bersama dengan Rabbani, lagunya Mencintaimu. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi, yakin ku tidak bermimpi, adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi. Sinar dahaga apabila pergi,
Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Luh dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Sejadah bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat? Kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkannya si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari yang baik-baik untuk kita ni kan. Jom sama-sama nak teruskan lagi bola bicara kita menerusi kuliah ilmu kita pada pagi ini. Setiap hari Jumaat kita ada rancangan Tadabbur. Jom sama-sama tonton juga di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube IKIM Media. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan, interaksi sama-sama kita. Letakkanlah pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen Facebook juga di YouTube IKIM. Okey? Dan kita nak teruskan lagi untuk bicara kita menerusi rancangan ini bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun ada di konti studio IKIM mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Syafiq? Syukur baik seadanya. Kan syukur kita Salam Doktor. pagi Jumaat. Itulah kan Doktor. Setiap hari kalau kita rasa diri ini sangat bermanfaat, waktu ini sangat bermanfaat, itulah sebenarnya kita yang terus kita kena syukur kan Doktor kan? Betul. Dan terus lagi kita nak buat apa hari ini yang baik-baik yang boleh kita buat kan? Betul, Masya-Allah. betul. Seperti apa yang kita nak buat hari ini adalah kita nak mendengar juga yang baik-baik menerusi apa yang kita boleh baca, kita ingat dan kita amalkan. Itu konsep yang kita nak bawakan dalam Tadabbur. Baca, faham dan amal. Terus buat. Jangan tangguh-tangguh. Betul. Baik. Okey, menerusi rancangan Tadabbur kita, terus kita nak bawakan lagi perbincangan menerusi surah An-Naba. Doktor, jom kita nak hayati satu persatu ayat-ayat suci Al-Quran yang boleh kita belajar dan kita amalkan. Silakan Doktor. InsyaAllah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'al haqqa. Terima kasih DJ Syafiq Sama Doktor. dan yang diraikan para pendengar kita, mudah-mudahan sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. InsyaAllah sentiasa. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-17. InsyaAllah kita akan ambil mungkin 5-6 ayat InsyaAllah untuk kita baca, kita fahamkan, dan kemudiannya kita tengoklah daripada sudut mana yang dapat kita amalkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yanfa'u fis-suri fata'tun afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada.
Baik. Kita ambil 5 ayat dulu. Ya. Yang bermaksud, sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang ditetapkan, iaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala. Lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukakan langit. Maka terdapatlah di sana beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung ganang itu, maka menjadi fata morgana lah ia, ataupun lenyaplah ia. Dan sesungguhnya neraka itu, ataupun neraka jahanam itu padanya ada tempat-tempat yang diawasi, lagi menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Baik. Jadi tadi kita baca inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'abah, ya, sampai ayat yang ke-22. Baik, alhamdulillah kita telah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang telah diterjemahkan tadi. Kita fahamlah sekarang ni mesej yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita adalah tentang kiamat. Ya. Dapat bayangan juga, dapat situasi, keadaan bagaimana akan terjadinya kiamat, ya. Dan pentingnya kita belajar tentang urusan kiamat ini adalah sesuatu yang sebenarnya memberikan hala tuju kepada kehidupan manusia. Dan di sinilah yang sebenarnya kalau kita lihat perbezaan kita dengan agama-agama yang lain, ya, yang di mana setengah daripada agama pada mereka tidak ada kiamat dan tidak ada hari kembalinya dia kepada Allah. Jadi ada setengah agama yang beranggapan hidup ni dia akan berpusing, ya, dia akan berpusing dan dia ada kitarannya, dan di situlah nanti akan ada satu falsafah yang kita namakan reincarnation. Reinkarnasi ini orang tu tak mati, tapi dia akan berubah kepada bentuk yang lain untuk menerima dia punya karma dia, dan kemudian daripada situlah nanti dia akan berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan sehinggalah dia menjadi manusia itu kembali pada kelahiran yang akan datang. Dan itu batil dan sesat pada pandangan Islam. Macam baru-baru ni kan ada kecoh sikit tentang mentega terbang dan sebagainya, satu filem pendek di sana. Jadi di situ sebenarnya pada pandangan Islam perkara itu adalah batil, kerana pada kita umat Islam wajib mempercayai hari kiamat. Dan itu termasuk di dalam rukun iman kita yang 6. Ya, kita ulang-ulang balik rukun iman kita, keyakinan kita kepada Allah, ya, keyakinan kita kepada para malaikat, yang ketiganya kitab yang diturunkan, yang keempatnya rasul yang diutuskan, dan yang kelimanya berkaitan dengan hari kiamat. Ya, dan keenamnya qada dan qadar. Jadi dalam mesej yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita dalam surah An-Naba ayat 17 tadi, sampailah yang kita baca tadi pada ayat yang ke-22, nak menggambarkan bagaimana akan berlakunya kiamat, ya. Dan di situ manusia-manusia akan dihimpunkan, dikembalikan manusia itu dalam keadaan bila mana mereka telah meninggal dunia, telah mati, mereka akan dibangkitkan daripada bumi ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kamu dijadikan daripada tanah, nanti kamu akan dikembalikan ke tanah, dan nanti kamu akan dikembalikan daripada tanah itu untuk kehidupan yang kedua, untuk menghadapi akan hari kebangkitan, ya. Baik. Dalam hal ini kalau kita lihatkan ada satu hadis Nabi SAW bahawa sesungguhnya Nabi ditanya, dan Nabi SAW sebelum itu hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW berkata ma baina nafatain arba'un, bahawa sesungguhnya di antara dua sangkakala ini, sebab dia akan ada dua sangkakala, ada dua tiupan. Yang pertama menghancurkan seluruh dunia ini, yang keduanya itu akan ditiupkan sangkakala dan akan dihidupkan balik manusia ini. Baik, di antara dua sangkakala ini akan berlaku, Nabi kata tempohnya 40. Jadi sahabat tanya, 40 hari ke? 40 bulan ke? Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak mau sebut berapa lama tu. Nabi kata 40 je. Lepas tu sahabat tanya lagi,
40 bulan kah? Nabi kata, aku tak mau sebut. Sahabat tanya lagi, 40 tahun kah? Dan akhirnya Nabi pun mengatakan sesungguhnya aku tidak mau menyatakan akan hal itu ataupun menolak untuk mengatakan hal itu. Jadi Nabi kata 40 saja. Sama ada 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Nabi tak sebut. Dan kemudiannya disebutkan, kemudiannya Allah menurunkan hujan daripada langit, dan di waktu itu timbullah ataupun muncullah daripada bumi itu manusia-manusia yang dia bangkit kembali. Setelah mana matinya, di mana di waktu itu tidak ada satu anggota manusia pun yang kekal pada manusia yang biasa. Betul. Kalau para nabi, kalau para arif billah tu dia ada perbahasan dia. Para hafiz Quran, Allah Ta'ala kekalkan jasad dia. Tapi pada manusia biasa ni, Allah Ta'ala akan hancurkan akan tubuhnya. Semuanya akan dihancurkan, melainkan satu perkara yang Allah tak hancurkan pada manusia, iaitu ajbuz zanab, tulang tungkingnya. Dan dari situlah kemudiannya nanti dia akan disusun untuk menjadi makhluk sebagaimana hidupnya. Jadi ini adalah termasuk perkara yang kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, perkara yang Allah Ta'ala jadikan ada awalnya tapi tak ada akhirnya. Iaitu di antaranya itu ajibuz zanab, yakni satu tulang seumpama kita katakan biji sawi, letaknya di tongking manusia. Jadi kita ni kalau nanti bila mana dikuburkan, semuanya akan hancur, akan musnah kecuali ajibuz zanab ini. Dan bila Allah turunkan hujan yang sangat lebat ini, dan apabila terkena saja air daripada hujan selepas mana sangkakala yang pertama, Allah susun balik bentuk hidup manusia ini sebagaimana keadaan hidupnya melalui ajibuz zanab tadi. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibn Kathir lah dalam tafsir dia, bahawa sesungguhnya perkara ini akan terjadi. Jadi sebenarnya bila mana kita melihat perkara tentang kiamat ni, dia memberikan kepada kita satu keinsafan lah, bahawa sesungguhnya setiap kita ini pasti satu ketika nanti akan bertemu dengan kematian dan kehancuran. Kullu man 'alaiha fan. Setiap satu perkara ini dia akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan juga memiliki kemuliaan. Baik. Jadi ini adalah berkaitan dengan apa yang kita katakan ketika mana kita nak dibangkitkan. Dan Allah menyatakan bahawa inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan itu sesungguhnya satu yang telah ditetapkan. Jadi kita balik dalam perbicaraan kita yang awal tentang surah An-Naba ni, iaitu ketika mana orang bertanya, amma yatasaalun anin naba'il azim, sebenarnya dia menjawab daripada apa yang awal daripada surah An-Naba itu, kan? Jadi mereka bertanya tentang bilakah datangnya hari kiamat. Jadi di waktu itu Allah menjawab, sesungguhnya hari kiamat itu telah pun ditetapkan akan masanya. Macam tu jadi ini satu ingatan untuk kita. Betul. Untuk kita melihat kepada hala tuju hidup kita, bahawa kita punya matlamat hidup kita sebenarnya adalah untuk akhirat. Betul. Kita bukan dihidupkan untuk duduk selama-lamanya di dunia, kan? Kita adalah warga negara akhirat sebenarnya. Kita dijadikan tidak ada kepada ada, bukan daripada ada kepada tidak ada. Kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyatakan Allah menciptakan manusia itu daripada mati kepada hidup. Tak ada dulu. Khalaqal maut wal hayat. Maksudnya di situ kalau kita lihat di segi takdim dan takhirnya perkataan, Allah mengutamakan atau Allah mendahulukan perkataan mati. Maksudnya tak ada dulu. Jadi kemudian baru diadakan, dan Allah nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik amalnya, kan? Jadi di sinilah sebenarnya penting untuk kita faham betapa dengan kefahaman, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada hari akhirat ini, hari kiamat ini, yang sebenarnya dia memberikan kepada kita satu gambaran hala tuju hidup kita, bahawa kita ini semuanya akan ke akhirat. Tidak ada satu orang pun akan terlepas daripada hal ini. Tidak akan ada seorang pun yang tak akan mati. Betul. Setiap kita ini akan mati. Jadi hidup kita adalah untuk persiapan mati kita.
Sebab tu ada pepatah daripada para ulama, dikatakan matinya seseorang itu mengikut wajah kehidupan dia. Matinya seseorang itu ikut wajah kehidupan dia. Macam mana dia hidup, macam tu dia akan mati. Dan dia akan dibangkitkan nanti di hari akhirat mengikut wajah kematian dia. Jadi ini dia punya satu kaedah untuk kita faham. Jadi kalau seseorang itu hidupnya dalam keadaan insya-Allah baik, mulutnya sentiasa berzikir kepada Allah Taala, ketika matinya itulah perkara yang akan muncul dalam keadaan sakarat maut itu, dalam keadaan nak meninggalnya dia tu. Maksudnya di situ akan ada tanda kematian yang baik. Tapi kalau seorang itu hidupnya mulutnya asyik mencaci maki, sentiasa melakukan kemaksiatan, sentiasa melakukan kemungkaran, takut nanti waktu matinya itu dizahirkan perkara itu. Sebab waktu tu tak ada suatu orang pun yang boleh memberikan keselamatan kepada kita melainkan rahmat Allah dan amal kita. Jadi inilah perkara yang penting untuk kita faham berkaitan dengan satu ketika nanti akan dimatikan kita semua ini. Baik. Kemudian pada ayat yang seterusnya, pada ayat ke-18 Allah menyatakan yauma yunfakhu fi suri fatatun afwaja, dan ketika itu kamu akan datang berkelompok-kelompok dalam keadaan di mana kita ini akan diletakkan pada satu keadaan yang berkumpulan. Ya. Baik, kalau kita melihat dalam surah Al-Isra, Allah menyatakan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, dan ingatlah pada satu hari, iaitu pada hari di mana kami akan panggil setiap umat itu dengan pemimpinnya, dengan para nabi dan rasul yang diutuskan kepada mereka, dan mereka akan dipersoalkan di atas penerimaan dakwah para nabi itu kepada mereka. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa kita akan dikumpul-kumpulkan mengikut keadaan kita, ikut nabi kita. Jadi Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka di waktu itu kita akan dikumpulkan menurut Nabi masing-masing. Ya. Baik, dalam hal ini pernah satu ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu yauma yanfa'u fis-suri fatatuna afwaja, dan pada hari tersebut akan dipanggil manusia itu datang dalam keadaan berkelompok-kelompok, iaitu ketika hari ditiupkan sekali itu. Dan Nabi SAW memberikan jawapan kepada Muaz, ya Muaz bin Jabal, laqad sa'alta 'anil amril 'azim. Wahai Muaz, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku satu soalan atau menanyakan kepadaku satu perkara yang sangat besar. Kan berkaitan dengan hari kiamat ni, Nabi mengatakan ini adalah persoalan besar sebenarnya. Anin naba'il azim, dalam Quran kata tentang hal peristiwa yang besar, iaitu ulama ada menyatakan selain daripada Quran itulah tentang hari kiamat. Dan dikatakan bahawa Nabi SAW pun menitiskan air matanya bila mana ditanyakan tentang kiamat ini. Dan kemudian beliau bersabda, sesungguhnya akan digiring 10 golongan daripada umatku, golongan demi golongan, dan Allah telah membezakan mereka daripada kelompok kaum muslimin dan yang lain itu dengan menggantikan bentuk mereka. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Dan di antara mereka itu ada yang berbentuk monyet, ada yang berbentuk babi, ada yang mereka itu berjalan terbalik, yakni tangan di bawah, kaki di atas, dan wajah mereka diseret. Sebahagian mereka ada yang buta dan berjalan tidak keharuan, dan ada sebahagian daripada mereka yang pekak, bisu dan tak mengerti apa-apa. Sebahagian daripada mereka lagi ada yang menjulurkan lidahnya sampai ke dada, dan keluarlah nanah daripada mulut mereka. Maka semua makhluk merasa jijik terhadap golongan ini. Sebahagian mereka ada yang terpotong tangan dan kakinya, sebahagian pula ada yang disalib di batang-batang kayu yang terbakar oleh api. Sebahagian mereka ada yang berbau busuk seperti baunya bangkai, dan ada di antara mereka yang memakai baju panjang yang terlekat ataupun yang tidak sempurna pada pakaian mereka itu. Dan dikatakan bahawa orang-orang yang berbentuk monyet itu adalah mereka yang sangat suka mengadu domba. Adapun orang-orang yang berbentuk babi itu adalah orang yang suka makan makanan yang haram. Adapun orang yang berjalan terbalik dan wajah yang diseret itu
adalah orang-orang yang suka makan riba. Adapun orang-orang yang buta itu ialah orang yang suka berlaku zalim dalam perkara-perkara hukum. Adapun orang yang pekak dan bisu itu adalah orang yang merasa bangga dengan amal mereka. Adapun orang-orang yang menjulurkan lidah mereka itu adalah para ulama dan pendongeng agama yang perkataan mereka itu tidak sesuai dengan amalannya. Dan ada orang-orang yang tangan dan kaki yang terpotong itu pula ialah orang yang sangat menyakiti akan tetangganya. Kemudian orang yang disalib di batang kayu yang terbakar pula ada orang-orang yang mengajak orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara yang batil. Dan kemudian orang yang baunya lebih busuk daripada bangkai itu adalah orang yang melampiaskan nafsunya ataupun syahwatnya dengan membuat perkara yang haram. Namun mereka menahan hak Allah Ta'ala daripada untuk dilaksanakan. Dan dikatakan orang yang berlumuran bajunya itu dengan cairan daripada api neraka ataupun daripada tar yang membakar itu adalah orang yang sombong, angkuh dan juga orang-orang yang bersifat keras terhadap sikap mereka. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang-orang yang akan dibangkitkan nanti di hari akhirat itu dalam keadaan amal-amal mereka. Ya. Dan inilah bendanya yang perlu kita lihat bahawa sesungguhnya bila kita membaca ayat-ayat berkaitan dengan kiamat ini, bahawa sesungguhnya di situ memberikan kepada kita satu pengajaran bahawa setiap apa yang kita buat itu akan ada hisapnya. Betul. Ya, dan ingatlah dunia ini halalnya pun dihisap, haramnya diazab. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, halaluha hisab wa haramuha azab. Jadi ini satu benda yang perlu kita fikirkan dan perlu menjadi keyakinan kita bahawa sesungguhnya satu ketika apa yang kita lakukan ini pasti akan ada soal jawabnya. Betul. Dan pasti akan ada balasannya. Betul-betul. Kalau kita buat perkara yang baik pun akan ada juga. Ya, pasti. Pasti. Balasan yang baik yang Allah bagi. Yang baik. Dan kalau kita buat perkara yang tak baik itu pun akan ada balasannya. Wa'ad wal wa'id, khabar yang baik dan khabar yang tidak baik itu pasti akan berlaku kepada kita. Adil Allah ni Maha adil. Maha adil. Ya, tidak pernah Allah itu menzalimi hamba-hambanya walaupun satu zarah sekalipun. Jadi ini satu benda yang kita kena lihat pada diri kita. Jadi orang-orang yang dikatakan mengingatkan dirinya tentang khabar-khabar akhirat ni, khususnya khabar-khabar tentang hari kiamat ni, sebenarnya itulah orang yang bijak. Kata Nabi, inilah orang yang bijak. Sebab apa? Sebab dia bukan bijak di sini, dia bijak sana. Ya, untuk ke sana nanti. Untuk ke akhirat ni. Jadi sebab dia lepas benar kat sana ni. Dia panggil bijak sana. Bijak sana. Bukan bijak sini. Kan. Jadi di sinilah yang sebenarnya kita diajarkan. Jadi sebab tu kita kena bijaksana dalam kita mengendalikan kehidupan kita. Kan? Kerja juga. Kerja. Tak ada masalah. Kita nak seronok dengan keluarga, silakan. Boleh. Perkara yang harus dalam agama tidak jadi masalah. Ya. Dalam kehidupan dunia ni, kalau kita lihat kan, apa pun yang halal dan dibenarkan oleh syarak, silakan. Boleh saja. Sebab kita ada contoh, Syafiq. Kadang-kadang bila kita cerita, contohnya lah, kita cerita bab tasawuf, contohnya zuhud, contohnya kan. Qana'ah. Jadi kita terbayang Allah nak kena buang dunia dan sebagainya kan. Sebenarnya tidak begitu. Kan kita ada contoh daripada para nabi. Betul. Contoh, siapa nabi paling kaya? Siapa nabi paling kaya? Allahu akbar. Soalan kan. Kita katalah nabi Allah Sulaiman kan. Nabi Allah Daud contohnya yang paling kaya. Tapi sebenarnya bukan Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Yang paling kaya adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa kita Nabi Adam ketika dia turun, dunia ni dia punya. Kan. Dan itu kalau kita disebabkan dari segi zahir, tapi yang paling kaya sekali adalah Nabi SAW lah. Dunia dan akhirat dia punya kan. Allah jadikan semuanya untuk dia kan. Jadi kalau kita ambil lah contoh, kita ambil tadi Nabi Daud yang merupakan raja, Nabi Allah Sulaiman yang terlalu kaya dengan harta bendanya. Tapi dia Nabi. Jadi dalam amalan kita, dalam kita punya pandangan, nak kaya macam Nabi Allah Sulaiman, silalah kaya. Tapi tengok Nabi Allah Sulaiman, dia Nabi. Dia tidak bergantung sikit pun dengan harta kekayaannya. Sehingga di dalam riwayat mengatakan Nabi Allah Sulaiman ketika mana di waktu pagi, dia akan pergi keluar daripada istananya, dia akan mencari kayu api dan kemudiannya dia kapak kayu api itu dan dijual, dan itulah hasil makanan dia. Dia tak makan pun daripada harta kekayaan yang Allah bagi pada dia, melainkan itu untuk dakwah dia kepada umat dia. Jadi nak kaya silakan macam Nabi Allah Sulaiman. Nak suara sedap,
Kan? Nak suara sedap contohnya. Suara sedap. Kita ada suara sedap. Kita suka menyanyi. Betul. Tak ada masalah. Nabi Allah Daud alaihissalam ketika mana dia membaca Zabur, di waktu itu dia katakan burung-burung boleh berhenti mendengar, takjub mendengar suaranya. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh menikmati suara yang sedap. Tapi tengoklah bagaimana Nabi Allah Daud yang setiap ketika, setiap waktu dia sentiasa berzikir pada Allah SWT. Nak jadi pemimpin, silakan. Nabi Allah Yusuf AS, dia jadi raja kepada Mesir. Raja Mesir. Selepas daripada Menteri Kewangan, dia akan jadi raja kepada Mesir. Maksudnya kalau kita nak pergi ke situ, nak pergi ke arah kekuasaan, silakan. Tapi jadilah macam Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi contoh para Nabi itu adalah untuk kita. Jadi kita sebutkan tadi, apa yang daripada dunia yang kita nak buat, boleh kita buat. Sebab kita ada contoh daripada para Nabi untuk kita ikuti jalannya. Yang penting ikut syariat. Betul. Ikut syariat ya. Betul. Jadi balik daripada apa yang kita sebutkan ini, bila mana kita bercerita tentang akhirat, sebenarnya itu adalah satu bentuk hala tuju yang Allah nak ajar kita supaya hidup kita ini ada dia punya jalan pengakhiran ni, ke mana kita nak pergi selepas ni. Kerana sesungguhnya manusia ni sering lupa dalam berinteraksi dengan dunia, kadang-kadang dilupa akhirat ni. Maka di sinilah sebenarnya Allah Ta'ala mengajar kita untuk sentiasa kita mengutamakan akhirat itu lebih daripada dunia. Jadi sebenarnya kalau kita lihatkan, inilah perkara yang dapat kita faham daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan kemudian dibukakan langit, dan di situ kamu akan dapat lihat pintu-pintu. Jadi kita faham langit ini sebenarnya dia ada pintu-pintu dia, kan? Kalau kita buka dalam surah Al-Ma'arij contohnya pun, di situ disebutkan perkara yang sama. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj pun, Nabi SAW setiap langit ada pintunya, ada malaikat yang menjaganya, dan ada para nabi yang ada di sana untuk menjaga akan langit tersebut. Jadi ini adalah merupakan nak menunjukkan bahawa alam ciptaan Tuhan ni terlalu luas. Betul. Ya, dan Allah bukakan pintu-pintu langit ini sehingga kan manusia dapat melihat alam yang di sebalik apa yang dia faham. Nak menunjukkan di situ adanya laluan para malaikat pada langit-langit tersebut, sehingga kan kemudiannya kita akan dapat melihat betapa luasnya alam ini. Dan dikatakan ketika mana terjadinya mahsyar, ketika manusia itu dihalau, hasyar tu dihalau manusia itu ke satu tempat namanya mahsyar. Di waktu itu sebenarnya telah satukan seluruh langit dan bumi dan planet-planet yang ada. Masya-Allah. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumun qadarat, dalam ayat yang nanti kita akan baca. Bagaimana Allah Taala telah melipat balik akan matahari itu, berguguran akan bintang-bintang itu, kemudian dijadikan satu kawasan yang sangat luas untuk menghimpunkan manusia-manusia tadi yang dalam ayat disebutkan tadi. Manusia itu akan dibangkitkan dalam bentuk yang berkelompok-kelompok tadi, dan dihalau ke situ, diletakkan di situ, dan di situ kita tak tahu berapa lama. Dan dalam hadis menyatakan di sana ada yang mengatakan sampai 500 tahun akhirat. Allah, cuba bayanglah satu hari 1000 tahun kalilah 500 tahun akhirat tu bagaimana, kan? Jadi di situlah sampai dikatakan dalam setengah hadis, sampaikan berlubang leher manusia ni kerana hausnya duduk di sana. Dan di situlah kemudian manusia ni menunggu keputusan sampai tak ada keputusan. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW yang sahih diceritakan, waktu tu manusia dah terlalu lama duduk di sana, akhirnya mereka pergi kepada Adam dan minta Adam dengan kelebihan yang Allah bagi pada dia, syafaat untuk menyegerakan hisab. Keputusan tak tahu lagi, baru nak cerita ke mana nak pergi ni. Lepas ni nak pergi mana? Akhirnya Adam kata, aku telah melakukan kesilapan, yang dengan kesilapan itu Allah menceritakan tentang aku dalam seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia. Aku malu nak minta kepada Allah Ta'ala untuk dipercepatkan akan hisab ini. Maka manusia pun pergi kepada Nuh. Nuh pun bagi jawapan yang sama. Akhirnya Nuh kata pergilah ke Ibrahim. Akhirnya pergi ke Ibrahim. Sama juga jawapannya, kan? Dan kemudiannya Ibrahim kata pergilah ke Musa. Musa pun sama jawapannya. Akhirnya Musa kata pergilah ke Isa. Akhirnya Isa pun kata sebab akulah banyaknya manusia ini kufur kerana menganggap aku sebagai anak Tuhan. Dan kemudian Isa kata pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya manusia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan situlah bermulanya syafaat uzma. Kan, dan Nabi meminta kepada Allah Ta'ala untuk dipercepatkan, dan di waktu itu dipercepatkan, dan umat Nabi SAW lah yang pertama nanti akan dicepat.
Itulah baru nak masuk tu kan. baru nak masuk itu dinamakan Tapi syafaat tu, syafaat nak cerita syafaat Nabi tu. Syafaat al-uzma. Sebab tu Nabi SAW nama dia selain daripada Al-Amin, ya, selain daripada Rasul Al-Karim, nama dia juga adalah Syafiq. Allah Syafi' maksudnya syafaat, ya. Jadi memberikan syafaat di sana. Jadi kalau kita lihatkan di situ kemuliaan Nabi SAW, dan Allah SWT dalam hadis tersebut menjelaskan betapa mulianya Nabi, kelebihan-kelebihan Nabi yang tak pernah disebut oleh manusia sebelumnya, kan? Betul. Jadi di sinilah Nabi SAW menyatakan, aku adalah ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah merupakan sayyid untuk anak Adam di hari kiamat, dan tidaklah aku berbangga-bangga dengan perkara itu. Untung kita rasa kan. Untung Ustaz, kita, Doktor, Allah, bila rasa kita ni umat Nabi Muhammad ni, ya Allah kan. Ya. Kita rasa untung. Dan kita kena ingat, Nabi kenal kita dengan apa nanti akhirat? Nabi kenal kita dengan urah muhajjalin, kan. Allah di waktu itu menzakhirkan pada kita ni daripada bekas-bekas wuduk kita ni ada cahaya. Kan, jadi Nabi SAW dikenal umat dia tu dengan cahaya yang ada pada anggota wuduk. Sebab syariat wuduk tak ada pada umat-umat yang lain. Sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memperbanyakkan wuduk ni orang yang sentiasa solat, memperbaharui, yang sentiasa duduk ada sentiasa wuduk. Wuduknya bukan senang kita nak jaga wuduk kan. Tak payah, cuba kita istiqomahkan wuduk isyak sampai ke waktu subuh. Kan? Jaga wuduk kita. Kan? Bukan senang nak jaga perkara tu kan. Para imam kita ada yang 30 tahun. Wuduk subuhnya itu daripada wuduk isyak ada. Itu ada para imam kita memang ada itu kan. Jadi memang susah betul. Jadi Nabi SAW kenal kita nanti ke akhirat dengan cahaya itu, dengan cahaya itu, cahaya yang ada pada anggota wuduk. Jadi waktu itulah kita akan dikumpulkan. Jadi semua umat tahulah yang ini umat Nabi Muhammad special. Istimewa ni, special. Kan, yang bercahaya kan. Dan bermulalah di situ akan hisab. Bermulalah akan hisab. Jadi ini mesej yang dapat kita faham. Bila mana Allah menyatakan bahawa sesungguhnya akan dibukakannya pada langit-langit itu, dan terbukalah dia dengan pintu-pintunya, kan. Dan di waktu itu wasiratul jibal fakanat sarabah, ya, dan semua dijadikan akan gunung-gunung itu dalam keadaan di mana dicabut akar-akarnya, sehingga kan akhirnya gunung-gunung itu dia jadi macam fata morgana, maksudnya lapang rata dan tidak ada apa-apa tunggul pun. Allah, bayangkan gunung, ya. Kita pergi hiking panjat bukit pun rasa tinggi, Ustaz. Kan, yang ini gunung dihapuskan. Allah angkat macam tu je. Begitu aja. Dan disitulah sebenarnya terjadinya apa kita namakan sebagai padang mahsyar. Sehingga kan dikatakan macam sarab ni maksudnya fata morgana lah. Ya. Kan, maksudnya benda itu sebagai satu benda macam kita nampak macam ada tapi memang tak ada. Kan, macam kita di padang pasir, melihat padang pasir nampak macam ada air. Kan, tapi bila kita pergi tempat tu sebenarnya tak ada air. Dia macam itulah. Jadi gunung-gunung tu dia akan dilapangkan, dia akan diratakan, sehingga kan di waktu itu tunggul-tunggulnya pun tak ada. Pun tak ada. Bekas ke bonggol ke tak ada. Dia jadi macam fata morgana, macam air tu lah. Nampak macam air tu, macam ada air kan. Tapi sebenarnya tak ada. Dia adalah merupakan lapang. Dia merupakan tempat yang sangat lapang, ya. Dan di situlah kemudiannya Allah SWT akan menghisap manusia-manusia ini. Kalau kita lihat di situ ada banyak perbahasan para ulama. Sebenarnya dibariskan manusia itu ada setengah pendapat mengatakan 120 barisan. Kemudian 117 barisan. Bila mana dihisap, mereka itu semuanya menjadi ahli neraka. Tinggallah 3 barisan, dan kemudian 3 barisan itu dibahagikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang bighairi hisab. Mereka bangkit tanpa hisab, terus masuk ke dalam syurga. Golongan para nabi, rasul, syuhada, kan, dan golongan orang yang sabar. Kan, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu Allah Taala mengganjarkan ke mereka itu pahalanya bighairi hisab. Jadi kalau kita ni walaupun bukan nabi, bukan rasul, bukan syuhada, kalau kita terlalu sabar dengan ujian Allah Ta'ala dan kita redha dengan dia, boleh dapat golongan yang boleh masuk ke dalam syurga terus tanpa hisab. Jadi golongan pertama itu golongan bighairi hisab. InsyaAllah. Yang kedua dinamakan golongan ashabul yamin, orang yang menerima
kitabnya dengan tangan kanan. Ya, dan mereka inilah nanti akan masuk syurga. Tapi dia kena melalui sirat. Okey. Dia kena melalui siratul mustaqim. Yang dia kata siratul mustaqim itu dia ada keadaan yang mendaki, yang mendatar dan menurun. Mendaki saja ada setengah riwayat mengatakan 500 tahun. Allah akhirat. Kemudian mendatar 500 tahun lagi, turun 500 tahun lagi. Yang dikatakan sempitnya itu seumpama rambut yang dibelah 7. Jadi itu ibarat kata. Dan di bawahnya itu neraka. Untuk sampai ke sana. Jadi ada bil hisab, ada yang ashabul yamin, kan? Dan orang ashabul yamin ini adalah merupakan golongan orang yang soleh di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada golongan yang ketiganya dinamakan sebagai ashabus shimal. Golongan orang yang menerima kitab daripada tangan kiri. Dan mereka itu akan masuk ke dalam neraka dahulu sebelum dia akan dimasukkan ke dalam syurga, khususnya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ akan dimandikan di Al-Kautsar, telaga Nabi, dan di waktu itu Nabi akan menyambut mereka. Jadi cuba bayangkan, Nabi SAW, kita dah masuk syurga, Nabi SAW tak masuk lagi syurga sebab dia tunggu dekat Al-Kautsar gitu. Orang-orang yang daripada neraka itu untuk masuk, dibersihkan. Nabi akan bersihkan dan masukkan mereka ke dalam syurga. Jadi begitu kasihnya Nabi SAW kepada umatnya, kan? Jadi kita kena berterima kasih dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Betul, selawat yang khususnya pada hari Jumaat ni. Kan? Selawat kena selawat. Selawat saja, kan? Tanpa kira pun tak apa, yang penting kita selawat, hubungkan hati kita dengan Nabi SAW, kan? Sebab dengan syafaatnya kita akan selamat nanti ke akhirat. Dan golongan keempat, kita ulang balik, pertama sekali bil hisab, yang kedua ashabul yamin, yang ketiga ashabul shimal, yang keempat golongan ashabul a'raf. Orang yang duduk tengah-tengah, tak ke syurga, tak ke neraka. Sebab apa? Sebab mereka ini amalan itu yang baik 50%, yang jahat pun 50%. Dan Allah menjelaskan tentang mereka ini dengan satu surah yang khusus dalam Al-Quran, Suratul A'raf. Itulah cerita golongan Suratul A'raf tu, nanti insya-Allah kalau ada masa nanti kita akan belajar tentang golongan ashabul A'raf ini. Inilah 4 golongan yang disebutkan oleh para ulama yang akan ada nanti di hari akhirat. Dan bagi mereka yang kita katakan tadi masuk ke neraka, jadi Allah menyebutkan tadi inna jahannama kanat mirsada, dan sesungguhnya Allah jadikan neraka itu sebagai tempat tinggal mereka, litaghina ma'abah, dan bagi orang yang menderhakai Allah Taala dan orang-orang yang menjadikan neraka itu sebagai tempat kembalinya, kan? Jadilah di situ kita dapatkan golongan orang-orang yang diazab ini, maka mereka telah duduk di dalam neraka itu dalam keadaan mereka itu diawasi. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada pada tempat-tempat yang ada tempat diawasi mereka itu, lagi menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas, insya-Allah. Jadi daripada ayat yang kita dapat faham pada ayat 20 dan 21 itu sampai kepada ayat yang ke-22, nak menunjukkan kepada kita betapa orang-orang yang melampaui batas itu mereka akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka di hari akhirat. Maka kala itu untuk kita, jagalah diri kita. Betul. Dudukkan diri kita sentiasa berada di atas landasan kebaikan, atas landasan syariat, dan jauhkanlah diri kita daripada perkara-perkara yang haram, maksiat yang bakal mendatangkan penyesalan yang berpanjangan dan azab yang berkekalan nanti di hari akhirat. Maka itulah yang paling penting untuk kita lakukan untuk saat ini, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Ya Ustaz, Doktor, kalau kita lihat dalam sudut apa yang kita belajar ni tentang surah An-Naba ni, iaitu peristiwa besar, berita besar. Dalam ayat pertama pun dah di dalam pertanyaan di situ. Insya-Allah kita pun harap semoga kita dapat faham lagi kita membaca ayat-ayat yang seterusnya dalam surah ini, lagi banyak kita dapat terokai dan kita terus ingatkan lagi. Dah tahu tetapi kita nak refresh dan ingatkan lagi supaya semua ini adalah satu gambaran yang Allah berikan kepada kita, kan? Cakap tentang kiamat, kita pun kalau hari ini berlaku apa-apa bencana dekat negara kita ke negara luar, kita tengok gempa bumi sekalipun kita dah rasa takut dah. Macam mana pula nanti akhirat, kan? Allahu Akbar. Ambillah ketibar tersebut, kita faham, kita laksanakan
laksanakan dan kita amalkan sebaik mungkin. Baca, faham, amal. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian yang bermanfaat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara bersama rancangan Tadabbur dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, dan sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Okey. Untuk anda kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Masjid Diraja Sultan Sulaiman telah dibina pada tahun 1932 sempena pemasyhuran Kelang sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Selangor. Ia adalah satu pemberian dari Kerajaan Inggeris kepada Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima. Perasmiannya disempurnakan oleh baginda pada tahun 1934, dikenali dengan nama Masjid Sulaiman Jama' Ar-Rahmah. Masjid ini pernah dijadikan Masjid Besar Selangor sehinggalah terbina Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Bandar Shah Alam. Sekarang dirasmi sebagai Masjid Diraja Sultan Sulaiman, Kelang. Terletak bersebelahan dengan Istana Besar Selangor, Istana Alam Shah dan Kolej Islam Sultan Alam Shah ataupun KISAS yang dahulunya termasuk dalam perkarangan istana. Reka bentuk masjid ini agak berlainan dari mana-mana masjid yang ada di negeri Selangor maupun di Malaysia. Daripada hasil bacaan buku-buku sejarah Malaysia, ada yang mengatakan Masjid Sultan Sulaiman mempunyai pengaruh campuran seni bina Islam Moorish dan seni bina Inggeris. Ada pula yang mengatakan Masjid Sultan Sulaiman berkonsepkan Art Deco kerana elemen dekoratif yang minima diguna pakai di sini. Masih terdapat unsur-unsur klasikal terutama pada tiang, namun ia agak minimal. Kubah masjid berbentuk separuh bulatan ataupun separuh hemisfera berwarna kuning telur. Kubah besar ruang solat utama dikelilingi oleh beberapa kubah yang lebih kecil. Terdapat 8 menara kecil di sekeliling masjid dan satu menara besar lagi tinggi di bahagian tengah laluan masuk dari anjung utama. Menara ini juga dihiasi dengan kubah kuning di puncaknya. Arkitek yang mereka bentuk masjid ini ialah L. Castevan. Masjid ini boleh menampung lebih kurang 1,000 jemaah dalam satu masa. Ruang solat utama pula berbentuk oktagon di bahagian bawah dan mula bertukar ke bentuk bulat pada arah 10 meter. Manakala di tepi masjid terdapat tangga yang digelar Tangga Diraja, iaitu tangga yang menghubungkan Istana Alam Shah dan Makam Diraja Kelang. Unsur-unsur lama yang masih dikekalkan ialah cermin berwarna-warni yang boleh dilihat di bahagian atas kubah masjid. Walaupun sudah berusia lebih separuh abad, bangunan masjid ini masih kukuh dan teguh, seperti pintu besi yang terdapat di sekitar masjid dan juga mimbar yang diperbuat daripada kayu cengal dan chandelier masih bertahan sehingga ke hari ini. Batu bata dan marmar yang diimport dari negara-negara Islam seperti Turkiye menjadikan suasana pengudaraan dalam masjid nyaman dan menenangkan. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Adam, nak ke mana tergesa-gesa tu? Ya, Fauzi. Ke mana lagi? Pesta Buku Antarabangsa KL lah. IKIM ada buka reruai tau kat sana. Menarik tu, Dam. Tahu tak apa? Mereka beri diskaun sehingga 50% tau untuk semua produk IKIM. Macam-macam buku ada. Buku pemakanan yang sihat, dialog antara penganut agama, set lengkap gairah ummah pun ada. Mereka juga ada buka mini studio tau. Inilah masa ni kita nak berjumpa dengan penyampai radio IKIM, Fauzi.
Kalau macam tu, saya nak ikutlah. Jomlah. Tapi tolong isi minyak kereta saya ya. Gurau je Fauzi. Kunjungi Reruai IKIM di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bertempat di World Trade Center Kuala Lumpur. Cari Reruai bernombor L85 dan L86 di Lega Putra. Jangan ketinggalan ya, promosi sehingga 4 Jun ini saja. Jumpa di sana. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. dan rindu kepada Muhammad Nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. If you really love the Prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada Nabi-Mu, kau yang mengaku merindukan Nabi-Mu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad Nabi-Mu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berjumpa bersama Rasulullah. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Forum Ekonomi Sedunia atau WEF menyatakan bahawa 10 kemahiran penting dalam pekerjaan ketika era revolusi industri 4